Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safwan Aiman bin Fauzi, PISMP Jun 2020 semester 5 dari unit PSB 2. Jadi pada hari ini saya akan membuat pembentangan, iaitu tugasan 2 pembentangan RPH, Rancangan Pengajaran Harian, mewakili kod kursus PRKA 3012, iaitu perancangan pengajaran dan pembelajaran. Okey, ini adalah merupakan rancangan pengajaran harian tahun 5. Destinasi sekolahnya adalah di Sekolah Kebangsaan Tanjung Jeneral, Bachok, Kelantan. RPH ini saya ambil pada minggu 7, iaitu hari Khamis, dan bertarikh pada 17 hari bulan 2 2022, tahun 5 Bakti. Masa dijalankan pada 9 pagi hingga 10 pagi, iaitu 60 minit, mengambil masa 1 jam. Pendidikan seni visual, mata pelajarannya, dan tahun 5. Unit bagi topik PDP adalah unit 3. Dari mengikut buku teks, unit 3 adalah jaket, tajuknya jaket buku nota. Tema adalah objek buatan manusia yang bertajuk kapal layar. Ia mewakili bidang 2, iaitu bidang membuat corak dan rekaan. Saya telah menghasilkan RPS ini mengikut dokumen standard kurikulum dan pentaksiran, iaitu DSKP, Pendidikan Seni Visual tahun 5. Yang pertama, standard kandungan 2.1, iaitu persepsi estetik. Bagi standard pembelajaran, murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak terancang dengan menggunakan teknik collage. 2.1.1 iaitu unsur seni. 2.1.1.1 merupakan rupa, iaitu geometri atau organik. 2.1.1.2 adalah jalinan, iaitu sentuh. Dan 2.1.1.3 adalah warna, iaitu primer atau sekunder atau tertier. Seterusnya 2.1.2 adalah prinsip rekaan. 2.1.2.1 adalah harmoni, iaitu rupa. Dan 2.1.2.2 adalah kesatuan, merupakan susunan motif. Seterusnya bagi standard kandungan 2.2 adalah aplikasi seni, di mana standard pembelajaran, murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak terancang dengan menggunakan teknik collage. Mana 2.2.1 adalah mengenal dan menyatakan jenis-jenis media, seperti cadangan medianya adalah alat gunting atau alatan lain yang sesuai. Bagi bahan, bekas makanan, gam, kertas warna atau perca kain, manit atau bahan lain yang sesuai. 2.2.2 adalah mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya, iaitu teknik collage. Seterusnya, objektif pembelajaran dalam rancangan pengajaran harian ini adalah pada akhir PDPC, murid akan dapat yang pertama adalah mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak terancang dengan menggunakan teknik collage. Yang kedua adalah mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, proses serta teknik
dalam menghasilkan karya kolaj dalam bidang membuat corak dan rekaan. Seterusnya adalah kriteria kejayaan, iaitu murid berjaya menghasilkan sebuah karya kolaj melalui penggunaan bahasa seni visual, bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya secara kreatif. Jadi ini adalah di antara komponen dalam rancangan pengajaran harian yang telah saya siapkan, iaitu terdapat 4 komponen dia. Yang pertama adalah persepsi estetik, yang kedua aplikasi seni, yang ketiga ekspresi kreatif, dan yang terakhir adalah apresiasi seni. Untuk yang pertama iaitu persepsi estetik. Di mana pada persepsi estetik, aktiviti PDPC berkaitan pengurusan bilik darjah, di mana guru akan memberikan dulu arahan ringkas dan mudah difahami oleh setiap murid. Guru akan meminta murid untuk bersedia terlebih dahulu dengan persediaan rapi sebelum memulakan sesi pembelajaran. Masih lagi dalam persepsi estetik, iaitu set induksi, di mana guru akan menyediakan bahan mengajar, seperti guru menunjukkan contoh gambar corak terancang kepada murid, seperti dalam gambar tersebut, di mana terdapat pelbagai gambar corak terancang yang boleh murid faham dengan mudah sebelum melakukan aktiviti yang seterusnya. Seterusnya, guru akan menayangkan lagu, iaitu lagu yang bertajuk Saya Melihat Kapal Sedang Berlayar, yang bersumberkan dari YouTube, dan guru akan menyanyikan lagu tersebut bersama-sama murid. Dan akhirnya, guru akan mengaitkan dengan isi pengajaran. Aktiviti ini akan mengambil masa dalam lebih kurang 5 minit. Teori yang terdapat dalam aktiviti tersebut adalah teori behaviorism, iaitu pembelajaran merupakan satu perubahan dalam bentuk atau frekuensi tingkah laku. Dalam bentuk pendekatan behavioral, tingkah laku pelajar dinilai sebelum memulakan pengajaran. Pembelajaran memerlukan penyusunan stimuli rangsangan dalam persekitaran supaya pelajar dapat beri respon dan diberi pengukuhan. Strategi yang digunakan pada aktiviti tersebut adalah pembelajaran konseptual, di mana pembelajaran konseptual ini menyimpulkan bahawa murid akan belajar dengan baik jika apa yang dipelajari berkaitan dengan apa yang berlaku di persekitarannya. Kaedah yang digunakan adalah berpusatkan bahan sumber seperti gambar corak terancang yang telah ditunjukkan kepada murid sebelum diteruskan dengan aktiviti yang seterusnya, dan teknik yang digunakan adalah teknik penerangan menggunakan ilustrasi dan sumber PDP. Untuk 5P adalah penggabung jalinan, dan untuk home iaitu habit of mind adalah mendengar dan melihat. Untuk kemahiran berfikir kreatif dan kritis adalah memahami dan menganalisis. Dan terakhir, kemahiran adalah penggunaan bahan sumber dan kemahiran set induksi. Seterusnya adalah aplikasi seni. Aplikasi seni mengambil dalam masa lebih kurang 10 minit, di mana guru akan menerangkan dulu tentang definisi kolaj kepada murid supaya murid dapat lebih faham tentang apa aktiviti pembelajaran pada hari tersebut. Seterusnya, guru akan mempamerkan contoh karya kolaj kepada murid. Sebagai contohnya, dalam gambar rajah tersebut terdapat gambar fauna, iaitu haiwan bentuk ikan yang dihasilkan menggunakan teknik kolaj. Seterusnya, guru akan menerangkan dulu bahasa seni visual yang terkandung dalam karya kolaj tersebut, dan guru akan memperkenalkan dan menyatakan media yang akan digunakan,
Seterusnya, guru akan mempamerkan video demonstrasi, iaitu cara bagi menghasilkan karya kolaj dengan betul. Dan akhir sekali, guru akan meminta murid-murid untuk meneroka media bagi menghasilkan kolaj yang menarik. Ini adalah contoh alat dan bahan yang boleh murid gunakan dalam aktiviti kolaj tersebut. Yang pertama adalah pensel, kertas lukisan, kertas warna, kertas corak, kertas tebal, kain felt, gunting, gam, penebuk kertas dan bahan hiasan. Dan ini pula adalah contoh video demonstrasi, iaitu tentang teknik untuk menghasilkan kolaj yang bersumberkan dari YouTube. Teori yang terdapat dalam aktiviti ini adalah teori kognitif, di mana dalam proses pembelajaran kognitif ini melibatkan dua proses mental yang penting, iaitu persepsi dan pembentukan konsep penanggapan, kerana ia berfungsi untuk membolehkan kita mengenal pasti, memahami, mempelajari serta mengingati konsep dengan mudah. Untuk strategi yang digunakan adalah strategi konstruktivism, dan kaedah yang digunakan berpusatkan bahan sumber seperti video demonstrasi dan bahan-bahan lain. Dan teknik yang digunakan adalah demonstrasi dan tunjuk cara. Untuk 5P adalah penggabung jalinan, di mana penggabung jalinan ialah satu sesi pengajaran dan pembelajaran yang menyarankan supaya bidang kemahiran yang berkait rapat atau bahan pengajaran yang mempunyai urutan yang baik tidak disampaikan secara berasingan. Strategi ini berhasrat untuk menjadikan aspek kemahiran saling memperkukuh dan bahan pengajaran saling melengkapi. Dalam hal ini, sesi pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih berkesan. Terdapat juga iting dalam aktiviti ini, di mana adanya peta alih dan habit of mind, itu home adalah melihat dan mendengar. Untuk kemahiran berfikir kreatif dan kritis adalah memahami dan mengingat. Dan akhir sekali, kemahiran adalah penggunaan bahan bantu mengajar dan penerangan. Komponen yang seterusnya adalah ekspresi kreatif. Pada ekspresi kreatif ini mengambil masa dalam lebih kurang 30 minit, di mana murid akan diberikan alat dan bahan untuk memulakan aktiviti tersebut. Mana guru akan memberikan alat dan bahan yang sesuai dengan aktiviti yang akan dijalankan, iaitu aktiviti untuk menghasilkan karya kolaj. Dan murid akan diarahkan oleh guru untuk menghasilkan karya kolaj secara individu. Seterusnya, murid akan memilih dan menggunakan media secara kreatif, dan murid akan menghasilkan karya kolaj mengikut kreativiti dan bimbingan guru, supaya murid dapat menghasilkan karya dengan lebih baik dan betul. Murid juga dipantau oleh guru semasa menghasilkan kolaj. Akhir sekali, murid akan mengumpul hasil kerja dan menyerahkan kepada guru untuk memilih hasil karya kolaj yang terbaik, serta mengemas dan membersihkan meja setelah selesai menghasilkan karya kolaj tersebut. Teori yang diaplikasikan pada aktiviti tersebut adalah teori kognitif, di mana dalam teori kognitif adalah proses pembelajaran yang melibatkan dua proses mental yang penting, iaitu persepsi dan pembentukan konsep, iaitu penanggapan, kerana ia berfungsi untuk membolehkan kita mengenal pasti, memahami, mempelajari serta mengingati konsep dengan mudah. Strategi yang digunakan adalah pendekatan proses dan produk. Kaedah yang digunakan adalah kaedah individu,
iaitu murid haruslah menghasilkan karya kolaj secara individu, dan teknik yang digunakan adalah kawalan kelas. 5P adalah penggayaan dan penggabung jalinan. Tujuan penggayaan ini adalah untuk meluaskan pengetahuan dan pengalaman di samping mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari. Penglibatan murid-murid dalam aktiviti ini membolehkan mereka mengembangkan lagi sifat ingin tahu, minat, kreativiti, sikap berdikari dan bakat kepimpinan, serta melibatkan diri dalam membuat sesuatu keputusan untuk diri sendiri dan kumpulan. Seterusnya bagi habit of mind, iaitu home, adalah untuk menjana idea dan mereka. Bagi kemahiran berfikir kreatif dan kritis adalah mencipta. Dan akhir sekali kemahiran adalah pengelolaan bilik darjah dan kemahiran peneguhan. Komponen yang terakhir sekali adalah apresiasi seni, iaitu komponen yang keempat, di mana apresiasi seni adalah memakan masa selama 15 minit atau lebih kurang 15 minit, di mana murid perlu mempamerkan hasil karya yang dihasilkan di hadapan kelas melalui cabutan undi secara individu. Seterusnya, murid akan menceritakan pengalaman sendiri dalam menghasilkan proses penghasilan karya kolaj yang telah dihasilkan oleh mereka. Seterusnya, murid akan menghargai dan menceritakan karya sendiri kepada rakan-rakan. Bagi penutup kognitif, guru mengimbas kembali isi pembelajaran, iaitu kolaj. Untuk penutup sosial, guru bersama-sama murid menyanyikan lagu Saya Melihat Kapal Sedang Berlayar sebelum tamat sesi pembelajaran dan pengajaran. Teori yang terdapat dalam aktiviti apresiasi seni itu adalah humanis, di mana humanis menekankan keunikan setiap individu dengan meningkatkan motivasi, instruksi dan kendiri masing-masing dengan menyatakan pandangan, pengalaman dan pendekatan terhadap pembelajaran. Setiap individu adalah berbeza. Secara keseluruhannya, pendekatan humanis memperkatakan mengenai pendekatan berpusatkan pelajar secara holistik. Strategi yang digunakan adalah kajian masa depan, dan kaedah adalah kaedah individu. Teknik adalah teknik kawalan kelas. Untuk 5P adalah pemulihan dan penyerapan nilai. Tujuan penggayaan ialah untuk meluaskan pengetahuan dan pengalaman di samping mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari. Penglibatan murid dalam aktiviti ini membolehkan mereka mengembangkan lagi sifat ingin tahu, minat, kreativiti, sikap berdikari dan bakat kepimpinan, serta melibatkan diri dalam membuat sesuatu keputusan untuk diri sendiri dan kumpulan. Untuk habit of mind, home, iaitu menganalisis, dan kemahiran berfikir kreatif dan kritis adalah menilai dan memahami, dan kemahirannya adalah kemahiran penutup. Seterusnya adalah aktiviti PAK 21, di mana aktivitinya adalah galeri tour. Setiap pelajar akan melihat karya kolaj rakan-rakan lain seperti mana dalam pameran, yang membolehkan masing-masing pelajar, murid-murid boleh tengok karya hasil karya rakan-rakannya lain. Bagi bahan bantu mengajar pula adalah buku teks pada muka surat 22 hingga 29, LCD, komputer riba, dan contoh karya kolaj, contoh corak terancang, slide PowerPoint, pensel, kertas lukisan, kertas warna, kertas corak, kertas tebal, kain, gunting, gam, penembuk kertas dan bahan hiasan. Bagi EMK, iaitu nilai murni dapat diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
termasuk juga kreativiti dan inovasi. Untuk kebat adalah mengaplikasi dan mencipta, dan nilainya adalah nilai kesungguhan dan teliti serta bertanggungjawab dan berdisiplin. Tahap penguasaan PPD adalah 6, iaitu pentaksiran atau penilaian adalah menzahirkan idea berpandukan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik dalam penghasilan karya yang kreatif dan unik mengikut disiplin yang betul dan boleh dicontohi serta boleh membuat apresiasi terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubung-kaitkan sejarah seni atau adik-guru atau tokoh seni atau warisan seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai murni. Jadi itu sahaja perbentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.